Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Muslim-muslimat yang dimiliki Allah sekalian, kita masih lagi membincangkan ayat yang ke-18 dan 19 dari surah Luqman ini. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir kasir, turun muka pada muka surat 282 jilid yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala tusa'ir khaddaka lin-nasi wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Waqsid fi mashyika waghdud min sautik. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sadaqallahul azim. Dan janganlah malingkan muka dari manusia kerana sombong, dan janganlah engkau berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sungguhnya seburuk-buruk suara adalah suara keldai. Jadi dapat kita lihat bila Allah menyatakan inna dzalika min azmil umur, sungguhnya yang telah disebutkan ini merupakan apa yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang larang termasuklah kesabaran, ketabahan menghadapi gangguan orang yang menekan dalam proses untuk menyampaikan kebenaran. Ini merupakan perkara-perkara yang wajib, dan dia satu daripada apa yang disebut sebagai azam. Azam ni masdar yang makna isim maf'ul. Jadi selepas Luqman memerintahkan puteranya supaya menyempurnakan diri sendiri yang telah kita pelajari ikmalun nafsi, semua islahul ghairi ataupun takmilul ghairi ini, Luqman melarang bahawa perkara dan memperingatkan puteranya terhadap beberapa tuntutan atau perintah ataupun tanggungjawab. Yang pertama, menjadi hamba Allah ni tanggungjawab kamu, janganlah memalingkan wajahmu dan tidak mempedulikan orang lain. Ini disebut sebagai wala tusa'ir khaddaka linnas. Jadi jangan berbicara kerana dalam diri kamu ada perasaan dorongan, perasaan sombong, angkuh, meremehkan, merendahkan orang lain. Maknanya janganlah kamu sombong dan tinggi hidung kamu sehingga meremehkan orang lain dan belagak dalam ucapan, berpaling dan juga mengalihkan muka kamu. Tapi jadilah orang yang tawaduk, yang rendah hatinya, menampilkan raut wajah yang berseri dan menimbulkan kebaikan kepada orang lain. Kerana dalam hadis mengatakan khairukum man ya'laf wa yu'laf. Orang yang paling baik di kalangan kamu, kata Nabi kita SAW, adalah orang yang mudah maya'laf, mudah untuk mendekati orang, wa yu'laf, dan mudah untuk didampingi oleh mereka. Dan begitu juga dalam satu hadis sahih riwayat Muslim daripada Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, la tahqiranna min ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka wa wajhuka munbasitun wa iyyaka isbal izar fa inna isbal izar min al-makhilah wa inna Allah azza wa jalla la yuhibbul makhilah. Jangan kamu meremehkan satu perkara yang berupa kebaikan itu, walaupun apa yang kamu mampu adalah menampilkan diri kamu di hadapan mereka dengan wajah yang ceria. Itu saja yang kamu mampu. Jangan kamu membiarkan hujung bawah pakaianmu lebih rendah di bawah pergelangan kakimu, kerana itulah satu bentuk pada makhilah. Makhilah ni yang telah kita pelajari, perkataan khuyala berarti sombong. Kalau kita lihat negara-negara Arab yang kaya, menjadi satu tradisi jahiliah mereka pada hari perkahwinan puteri mereka ke contohnya untuk memakai pakaian labuh, dan pakaian itu sengaja dibuat demikian. Dan ada pula orang yang berebut-rebut untuk mengangkat pakaian yang labuh itu yang kena pada permukaan bumi, mungkin menyapu bahagian yang kotor daripada tempat diadakan keramaian itu sampai ke peringkat seolah-olah macam dia menyapu bumi. Maka nanti datanglah pekerja-pekerjanya ke hamba-hambanya, pekerja khadam-khadamnya ke berusaha untuk mengangkat kain itu, tapi dia sengaja mempercepatkan jalannya, menyukarkan mereka untuk mengambil kain. Ini adalah satu perkara yang dipanggil sebagai makhilah, khuyala, perasaan takabur, yang telah pun kita pelajari dalam kuliah yang lalu bahawa Nabi sangat membencinya dan Allah Taala sangat membencinya, kecuali dalam suasana peperangan seperti berlaku kepada sahabat yang telah kita bincangkan sebelum ni, Abu Dujana. Lagi wasiat Luqman di sini tanggungjawab sebagai manusia, wala tamshi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jangan kamu jalan di muka bumi belagak, dengan angkuh, dengan sombong. Satu bentuk jalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali dalam suasana perangan yang pernah kita bincangkan sebelum ini. Ini adalah sifat keangkuhan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang berkaitan, kalau kita lihat, Nabi pernah bersabda sallallahu alaihi wasallam, hadis ini riwayat ramai, Ahmad, Al-Bukhari, Muslim, Tirmizi dan lain-lain, man jara thawbahu khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumil qiyamah. Siapa yang membiarkan pakaiannya
sengajanya mengerit bumi, labur sampai ke peringkat mengotorkan bahagian bawahnya itu dengan sengaja, dengan niat untuk menyombongkan dirinya bahawa akulah insan yang paling kaya. Pakaian aku adalah pakaian nampakkan perbezaan daripada orang. Ini sebahagian daripada thawbus syuhrah. Tuan Nabi SAW ni melarang kita memakai pakaian yang pelik, berlainan daripada orang. Kita duduk belajar di sebuah negara, maka kita balik sini cuba untuk menukar pakaian orang mengikuti pakaian yang tak sesuai pakaian tempat negara kita belajar tu. Ini sebahagian daripada thawbus syuhrah, memakai pakaian dalam keadaan nak mempamerkan diri berbeza daripada orang lain. Khalif tu'raf. Polisi dia khalif tu'raf, buat benda yang pelik sikit supaya orang kenal kat kita. Ini adalah perkara yang tak dibenarkan dalam Islam. Jadi fakhur ni telah kita pelajari bahawa maksudnya adalah orang yang menghitung-hitung apa yang diberikan kepada dirinya, membangga-banggakan apa yang ada pada dirinya dan tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya sifat orang beriman ni, ada sebuah hadis yang menceritakan sifat orang beriman ni, janganlah menampilkan diri ni bagi kau pelik daripada orang. Orang semua pakai pakaian biasa, kita pakai color memancar warnanya, warna yang janggal, yang pelik. Orang tengok pun macam luar biasa dan kita rasa bangga pun dengan pelakuan kita tu. Sebab itu Nabi SAW berpesan dalam konteks perkara ni. Ini pesan Luqman, manusia-manusia pilihan Allah akan pesan kepada anak mereka, pada pengikut mereka dengan benda yang sama. Tuba lil atqiya al athriya alladhina idha hadaru lam yu'rafu wa idha ghabu lam yuftaqadu ulaika masabih mujarradun min kulli fitnatin ghabra mushattitah. Jadi dalam hadis Nabi telah pun sabda bahawa beruntunglah orang-orang saleh, orang yang bertakwa ni, orang yang berkedudukan di sisi Allah ni, kaya. Kalau mereka hadir, mereka tidak mahu dikenali. Kalau mereka tidak ada, mereka tidak akan dicari. Mereka itu adalah pelita ataupun lampu yang selamat dari setiap bentuk fitnah yang kelam kabut dan memecah belahkan manusia pada hari ini. Orang beriman, orang saleh dapat satu anugerah daripada Allah SWT. Maka mereka akan beri kepada orang lain untuk menikmatinya. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'a wala syukura. Setiap pagi Jumaat kita dengar imam baca surah Al-Insan yang menceritakan perilaku orang beriman, iaitu mereka buat satu kebaikan bukan nak dihitung dan dipuji oleh manusia, tapi adalah untuk diberi kemuliaan dan pulangan ataupun habuannya ataupun balasannya oleh Allah SWT. Dan saya pernah baca pada tuan hadis ini berkaitan dengan manusia yang tawaduk, iaitu pesan daripada Luqman kepada puteranya. Juga Nabi SAW menyatakan benda yang sama. Rubba dhi timraini la yu'bahu lahu law aqsama 'ala Allahi la abarrah law qala Allahumma inni as'aluka al-jannah la a'tahu Allahu al-jannah wa lam yu'tihi min ad-dunya syai'a. Banyak orang yang anda lihat dekat dunia ni pakaiannya lusuh, tak dipedulikan, tak dipandang siapa pun. Kalau dia bersumpah atas nama Allah, nescaya Allah akan menjadikan sumpahnya itu kenyataan. Seandainya dia berdoa, ya Allah aku mohon syurga kepadamu, pasti Allah beri kepadanya syurga. Sedangkan di dunia dia tidak dapat apa pun kemuliaan ataupun habuan yang manusia rebutkan pada hari ini. Jangan kita menilai manusia pada penampilan zahir. Kerana saya pernah bacakan kepada tuan-tuan hadis yang Nabi SAW menunjukkan kepada para sahabat, apa pendapat kamu tentang ni fulan ni. Mereka mengatakan hebat, kalau bercakap orang dengar, kalau minang orang terima. Kemudian dia orang pergi, hilang. Lalu orang kedua yang kelihatan begitu hina pada pandangan manusia, Nabi bertanya kepada mereka. Mereka menjawab sebaliknya, ni manusia kalau bercakap orang tak dengar, kalau minta meminang pun takkan dilayan. Akhirnya Nabi telah mengulas SAW bersabda bahawa yang kamu pandang hina ini tak dibandingkan dengan yang pertama yang kamu pandang hebat itu. Kalau yang kamu pandang hebat itu sebanyak dunia sekalipun, bilangannya takkan sama dengan seorang ni di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi inilah yang dapat kita lihat dalam kitab tafsir, contohnya dalam tafsir Ibn Jarir Tabari, bahawa Yahya bin Jabir Ta'i menceritakan daripada Hudayf bin Harith. Ni Hudayf ni seorang sahabat Nabi yang muda, min sigari sahabah, antara sahabat Nabi yang muda. Maknanya ketika dia lahir Nabi SAW sudah pun hampir wafat. Maka Hudayf ni berkata, aku duduk dekat dengan Abdullah bin Amr bin Aus, ni seorang sahabat Nabi yang faqih. Aku belajar daripadanya. Aku dengar dia berkata, sungguhnya kubur itu setiap hari berbicara kepada manusia yang letakkan dalamnya. Kubur tu berkata, ini hadis mauquf ke atas seorang sahabat, tapi sahabat ni mustahillah berkata satu perkara melainkan dia bersumberkan kepada Rasulullah. Setiap hari mayat diletakkan dalam liang lahatnya, maka kubur itu akan berkata, wahai manusia, apakah gerangan yang telah menyebabkan engkau ni terpedaya, engkau tertipu? Bukankah kau tahu bahawa engkau akan sampai ke sini juga, dan tanah yang sekarang kamu disemadikan ini adalah rumah kamu duduk bersendirian? Bukankah engkau tahu bahawa bumi ini merupakan rumah kegelapan buat engkau? Ni lahat yang kau akan duduk ni. Bukankah engkau tahu bahawa aku adalah rumah kebenaran? Wahai manusia, apakah penyebab yang telah menyebabkan kau ni terpedaya? Kelabu mata engkau hingga engkau terlupa akan pertemuan denganku. Sebelum ni engkau berjalan dekat muka bumi dengan penuh sombong, angkuh, belagak. Sekarang di sini akhir kamu. Ini adalah cerita daripada sahabat bernama Hudayf bin Harith yang dipetik daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhum wa ardahum jami'an. Jadi pesan yang diberikan
oleh Luqman, tanggungjawab manusia yang ketiga ini dipanggil sebagai waqsid fi masyik. Dalam tafsir, contohnya tafsir Abdul Masun Samin Al-Halabi mengatakan bahawa perkataan waqsid ni maknanya usluk, at-tariqah al-wusta, maknanya jalan pertengahan. Telah kita bincang kepada kuliah yang lalu bagaimana gaya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam kalau bagi dia berjalan ni umpama begitu laju. Maknanya kat sini imshi, jalanlah kamu secara muqtasidan, secara bersederhana. Laisa bil bati'i al-mutathabbit wala bisari'il mufrid. Jangan jalan terlalu slow, jangan jalan terlalu laju. Jalan Nabi kita dimaksudkan laju ni maknanya tidak slow dan tidak terlalu laju sampai kelang kabut lah namanya. Jadi dikatakan imshi haunan bila tasannu', jalanlah dengan perasaan rendah diri tanpa takalluf. Tasannu' ni berbuat-buat, bukannya nak menunjuk kepada manusia riya lil khalqi bi izhari tawadu' aw takabbur. Tak payahlah nak tunjukkan tawadu' ataupun takabur kepada manusia. Pernah Aisyah radhiyallahu anha melihat pada seorang lelaki yang berjalan dalam keadaan takhafutan. Takhafutan ni berarti jalan yang amat menundukkan dirinya sampai boleh terlanggar orang kat depan. Maka Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah pun memberitahu, ma li haza, apa pasal macam ni? Lalu dikatakan kepada Sayyidatina Aisyah ummul mukminin, qila innahu min al-qurra al-fuqaha al-alimin bi kitabillah. Maka dijawab kepada Aisyah radhiyallahu anha, wahai ummul mukminin, ini lelaki yang kelihatan jalannya begitu tawaduk, tunduknya sampai kat depan pokok boleh terlanggar. Maka Sayyidatina Aisyah menegurnya, kamu tahu tak, kana Umar sayyidul qurra wa kana idza masya asra' wa idza qala asma' wa idza daraba uja'. Ini Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, seorang manusia pilihan Allah untuk menjadi isteri kepada Nabi SAW. Sayyidatina Aisyah membuat satu penjelasan bila melihat manusia terpengaruh dengan gaya berjalan seperti itu. Sayyidatina Aisyah lantas membetulkan, kamu kata dia orang alim, orang faqih, kamu tahu tak, aku mengenali seorang yang lebih faqih daripada dia, bahkan ketua para fuqaha yang ada pada masa sekarang, ketua para ulama, ketua para qurra. Tahu tak kamu siapa dia? Umar Al-Khattab radhiyallahu an, yang patut kamu contohi, kerana Rasulullah SAW menyuruh kamu untuk contohi orang macam beliau. Kata Sayyidatina Aisyah, Umar ni idza masya asra', kalau jalan-jalan dia laju, pantas. Bukanlah pantas maksud tergopor-gapar sampai langgar pun dia sembunyikan begitu. Wa idza qala asma', kalau dia berkata suaranya begitu jelas. Wa idza daraba uja', kalau dia pukul, habislah kamu kuat pukulannya. Dan Sayyidina Umar pula pernah melihat seorang lelaki yang berjalan seperti itu. Sayyidina Umar terus menegurnya, la tumit alaina dinana amasakallah. Bulan, kalau kita terjemah ke bahasa inilah, janganlah matikan agama kami. Bulan, semua Allah hukum kau. Dia melihat lelaki ni berjalan dalam keadaan menundukkan kepalanya. Sayyidina Umar berkata kepadanya, irfa' ra'saka fa in islam laisa bimarid. Bulan, jalan betul-betul bulan, jangan jalan tunduk macam tu, tak kena gaya. Nak tawaduk apa? Jalanlah dengan biasa. Tak perlu kamu tunduk kepala kamu tawaduk seperti itu. Kerana Islam ni bukannya mati. Islam ni bukan sifatnya sifat, apa dipanggil, sifat yang tak meraihkan keadaan lah, sebab begitulah. Laisa bimarid. Islam ni bukan apa yang kau tunjukkan. Islam adalah Rasulullah tunjukkan sallallahu alaihi wasallam. Saya tariklah tuan apa yang dikatakan di sini. Pernah Dr. Farid Al-Ansari, ni seorang ulama dari Maghribi, menulis dalam buku beliau bertajuk Jamaliyatuddin, keindahan beragama. Kita ni bila silap tak faham tentang kehidupan Nabi, gaya hidup baginda SAW, kadang-kadang kita ni tersilap buat keputusan. Maka ada yang berpakaian macam Bangladesh, ada pakaian macam Pakistan, dengan mengatakan inilah pakaian Rasulullah SAW. Apakah ini benar tuan-tuan? Tuan-tuan tahu tak, bab meninggikan suara, merendahkan suara ni, sampai azan pun Sayyidina Umar Khattab radhiyallahu anhu pernah menegur seorang yang azan, kan azan ni syiar Islam. Kalau suara tak sedap, ambillah muazzin yang suaranya lunak, elok, senang untuk orang dengar. Jangan buat lagu-lagu yang bukan-bukan ketika mengumandangkan azan. Itu pun tak dibenarkan dalam Islam tuan-tuan. Ada adab-adab sebagai muazzin, kerana lengkapnya Islam ni mempunyai rekod 1400 tahun, kajian yang berpadu kepada hadis, kepada Quran, segala benda itu ada khulasa rumusannya. Saya nak bawakan perkara ni, bahawa Sayyidina Umar pernah menegur seorang yang azan, suaranya dibuat-buat. Teguran Sayyidina Umar tu sangat tegas tuan-tuan, sangat berkaitan dengan adab yang ditunjukkan Luqman al-Bersanyi kepada si anak. Saya akan bawa dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin, wa barakallahu fikum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.